Telan balik insya-Allah tabarakallah. Telan sekali kau ia tetap dah keluar daripada anak tekak insya-Allah tabarakallah. Tak boleh dilawan-lawan. Jadi dunia ketika itu dia loncat dengan paksanya, keluarlah kamu daripada bumi insya-Allah. Siapa nak keluarkan mayat tadi nak menuju ke mahsyar? Ada orang bangkit tinggal di kubur insya-Allah. Tak ada. Bumi lah yang akan lontar mereka keluar daripada perutnya insya-Allah tabarakallah. Ini nak jadi kiamat ni kita tiupan sangkakala kedua. Bila sampai tiupan sangkakala kedua, maka dunia itu wa alqat ma fiha. Alqat memuntahkan ia ma barang fiha yang ada dalam perutnya insya-Allah tabarakallah taala. Maka wa alqat ma fiha wa takhallat insya-Allah. Apa itu makna wa takhallat? Dan jadi kosong ia, tiada apa suatu di dalamnya daripada emas, perak, timah dan harta Qarun dan lain-lainnya. Masya-Allah tabarakallah taala. Ini bila dia muntahkan segala istilah hari itu tadi, dengan emas keluar, dengan perak keluar, dengan apa nama dikatakan timah, tembaga, apa nama kuprun dan sebagainya, masya-Allah, semua keluar. Tengok orang macam itu, kalau hati dia masih cinta kepada dunia, dia kuat atau tidak. InsyaAllah tahu. Ini dah kiamat ni ayah yang Bunda Rahmatullah Ta'ala. Dah kiamat. Maka ketika muntahkan itu, orang dalam keadaan huru hara. Maka harta tadi telah mengajak-ajak kepada mereka. Ya Allah, padahal ketika itu hari yang berlaku kerunsingan. InsyaAllah. Itu sebab kata hukama, para ulama mengatakan, beruntunglah orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Beruntunglah orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Ini masya-Allah. Ini ketika dia meninggal dunia pun dia masih mengidamkan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Insya-Allah. Alhaakumut takatsur. Mengapakah kamu bermegah-megah dengan harta kamu itu? Bermegah-megah dengan barang yang ada pada kamu itu. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu dilemparkan atau kamu dimasukkan, kamu dicampakkan ke dalam kubur. Masih lagi berkendak kepada harta. InsyaAllah. Mati ayah nanti nak, jangan lupa masukkan sekali barang-barang dalam kubur. MasyaAllah. Dunia tak boleh bawa ke mana-mana ayah yang Bunda Rahmatullah Ta'ala. Ada sahabat kita, masya-Allah, cerita pada kita tentang satu kisah tentang orang kaya. Dia berkata, masya-Allah, orang kaya ni, masya-Allah, ada anak 3 orang. Maka ketika itu dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, tengah sakit ni, kalau ayah mati nanti nak, ini barang paling ayah sayang. Inilah barang utama yang ayah berusaha untuk jadi orang kaya. Apa dia? Stokin lama ni. Inilah stokin pertama yang ayah pakai nak cari kerja dulu nak. InsyaAllah tabarakallah. Bila ayah mati nanti, tolong kafankan dia bersama ayah. Pakaikan ayah masa nak mati nanti. Masa nak kafankan, pakaikan stokin daripada ayah. Takbirullah subhanahu wa ta'ala. Bapa tadi pun mati. InsyaAllah. Bila mati bapa tadi, maka ketika itu anak pun dah memandikan ayahnya, dah selesai urusannya. Ketika nak dikafankan, anak datang tadi pakaikan stokin pada bapa dia. InsyaAllah tabarakallah. Pak Imam pun datang. Benda apa yang kamu buat ni? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka dia katakan, bapak saya berwasiat untuk pakai stokin. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Stokin buruk, kalau stokin jadi tak apa. InsyaAllah. Stokin buruk dah pakai. Tak boleh. Jangan buat benda-benda baru. Cabut, kata Pak Imam. Dah, ini wasiat bapak saya suruh pakai stokin. InsyaAllah. Ketika itu kata Pak Imam, tak boleh. Masalahnya tak boleh. Kita nak kafan dengan kain kafan saja. Tak ada campur dengan barang-barang lain. InsyaAllah. Ketika itu berlaku pertelingkahan. Hampir berlaku pergaduhan. InsyaAllah. Maka bertengkar sana, bertengkar sini, bertengkar sana. Pak Imam kata tak boleh. Anak kata tak juga, ini wasiat. Kata masya-Allah tabarakallah. Maka datang peguamnya rapat tadi. InsyaAllah. Maka peguam bapak tadi pun senyum. Maka dia kata, berhenti tuan-tuan, insyaAllah. Berhenti dengar ni apa nak kata. Ini wasiat daripada si mati. Maka dibukakan wasiat si mati. Maka dibacakan, wahai anak-anakku, pastinya hari ini kamu sedang menguruskan jenazah ayah. MasyaAllah. Dan pastinya kamu sedang bergaduh dengan Pak Imam tentang pemakaian stokin untuk ayah. InsyaAllah. Ayah dah tahu dah. Pastinya kamu akan bergaduh tentang stokin. Sebenarnya ayah bukan nak sangat pakai stokin tu. MasyaAllah tabarakallah. Tapi ayah nak bagi tahu, wahai anakku, sekaya mana pun kita, stokin buruk pun tak boleh masuk dalam kubur. InsyaAllah tabarakallah.
Semakin buruk pun tak boleh bawa masuk kubur. Apatah lagi harta yang telah aku tinggalkan untuk engkau ni nak. Takkan bawa ke kubur. Manfaatkanlah ia. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Kadang-kadang kita rasa kita mengecapi dunia ni seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Insya Allah. Tabarakallah. Bekerja memang Nabi kata, kerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Itu bekerja menunjukkan kesungguhan. Tapi ini orang kumpul hartanya sehingga dia rasakan dunia itu tadi telah menjadi miliknya. Kata Sayyidina Allah SWT, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, letakkanlah dunia itu pada tanganmu, jangan kamu letakkan pada hatimu. Bila ia berada pada tanganmu, kamu bila-bila boleh letakkan dia jatuh. Tetapi kalau ada pada hatimu, begitu pelik untuk mengeluarkan ia daripada hatimu. Masya Allah. Maka ini dia dikatakan, muntah akan sekalian bumi itu tadi di apa yang ada dalam dirinya. Watahallat. Khallat ini bernilai. Masya Allah. Tabarakallah. Barang bernilai pun keluar daripada perut bumi itu tadi. Siapa boleh nak menduga untuk mengambil akan sekalian itu tadi. Masya Allah. Maka bagi tahu di Allah Ta'ala lagi, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, dan dengar ia bumi dan taat baginya Tuhannya pada meluas dan keluar barang yang di dalamnya seperti langit. وَحُقَّتْ, dan sebenar bagi bumi bahawa taat ia seperti langit, maka sekalian yang tersebut daripada pecah langit dan luasnya bumi dan keluar segala yang di dalamnya itu hari kiamat. Jawab hari kiamat. Jawab apabila itu nescaya bertemulah manusia akan amalannya, kebajikannya atau kejahatannya dibalas dengan keduanya. InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Jadi bumi ni Allah Ta'ala beritahu, nah manusia kamu lihat bumi ini berapa lama hidup denganku yang telah kuberikan hidup. Taat ia apabila aku perintahkan. Tapi manusia ini bukan dijadikan sebagai bumi, dijadikan sebagai khalifah muka bumi. InsyaAllah. Khalifah ni dia mentadbir. InsyaAllah. Patutnya si pentadbir lebih baik daripada yang ditadbir. InsyaAllah. Tabarakallah. Seorang kaki tangan yang tertinggi, dia nakkan stafnya terbaik, tetapi dia sendiri tak baik. Bagaimana dia mengharapkan stafnya baik kalau dia tak baik? Jadi seorang pentadbir tidak baik, bagaimana taatnya yang ditadbir? InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Allah kata, muhasabah diri kamu. Dunia yang begitu besar dan segala isi kekayaan kamu yang datang daripada perut dia, tak ada daripada luar pun. InsyaAllah. Tabarakallah. Pun taat kepada aku. InsyaAllah. Yang kita ambil itu daki-daki dunia. Yang kita ambil itu hanyalah keinginan-keinginan yang ada pada dunia. Hatta nama dunia itu sendiri pun. Dunia. Maknanya adalah yang dihina. InsyaAllah. Tabarakallah. Barang siapa yang kecapi dunia dengan gigi gerhamnya, keenakannya, keseronokannya, tak nak dipisah. Seumpama macam daging liat yang digigit kemudian ditarik kerana mengharapkan daging tadi koyak dalam mulutnya untuk dapat dia rasa. Maka orang itu sebenarnya telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Kata Nabi Isa AS, ad-dunya ra'sul khati'atin. Dunia itu ialah kepala bagi segala kesilapan. Dunia itu adalah kepala bagi kesalahan. InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Maka dunia itu walaupun dihina ia, dunia itu tadi dikatakan kepala bagi kesalahan tadi, tetapi bila diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada bumi, bumi, pecahlah kamu, ratalah kamu, maka taat bumi itu tadi. Nah, kita pula yang tidak taat. Bila berlaku gempa, kita pula jadi gempa hati kita. Apa pula jadi gempa ni, Masya Allah. Kita bina tembok supaya dia tidak jatuh gempa. Kita bina pula lagi pancang-pancang yang besar supaya gunung tadi tak roboh. Rupanya dalam masa yang sama, gunung tadi kita lah tebuk, kemudian kita masukkan bom kuali. Insya Allah. Meletup. Bila hancur dengan tangan-tangan anak Adam itu sendiri, mula disalahkan kepada alam. Kenapa boleh roboh? Pancaran global kata dia. Kerak bumi berkah kata dia. InsyaAllah. Padahal tangan-tangan mereka sendiri yang melakukan kemaksiatan. Tangan-tangan mereka sendiri yang melakukan kemusnahan. Tiba-tiba dipersalahkan. Ya Allah, kenapa turunkan gempa di sini? InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Sebab yang diibuna rahmatullah ta'ala, jangan terkejut. Sebenarnya semua benda yang ada di atas muka bumi ini makhluk Allah. Mereka mendengar, mereka bersaksi, mereka nampak ni kayu ni dulu. Sebelum dia jadi kayu yang cantik macam ni hari ni, Masya Allah. Macam itu baru ni saya tengok daripada tadi ni. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Ya, ini pun asalnya daripada sebatang pohon yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dari sebiji benih. Mengalami proses penghidupan dan kematian. Insya Allah. Tabarakallah ta'ala.
Gunung tu sendiri Allah Ta'ala dah cerita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kami ini menurunkan Al-Quran itu ke atas gunung, Quran turun atas gunung, insya-Allah, la ra'aitahu, tidaklah kamu melihatnya, melainkan apa yang terjadi, gunung tadi pecah meletup, insya-Allah tabarakallah. Siapa yang pecahkan gunung tadi? Allah ke? Bukan. Allah nak turunkan Quran, tetapi gunung tadi pecah kerana malunya dia kepada Allah Ta'ala dengan amanah yang nak diberikan kepada dia. Gunung itu memecahkan dirinya. Bagaimana pernah saya cerita dulu, kita tengok kisah tentang yang rajin tengok YouTube ni, masya-Allah tabarakallah, bagi tahu siap-siap balik tengoklah YouTube yang bermanfaat, bukan tengok yang tak bermanfaat ya. Buka situ Krakatau 1883, insya-Allah. Bagaimana peristiwa 3 biji gunung meletupkan dirinya sendiri di Indonesia. Gunung tadi meletup, saat itu air yang datang daripada letupan gunung tadi ombaknya sampai ke Sri Lanka, insya-Allah tabarakallah taala. Maka malunya dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita diberikan kudrat, tangan kecil boleh menguntungkan gunung, insya-Allah tabarakallah. Kaki kecil boleh korek lubang sedalam sampai ke magma bumi, insya-Allah. Boleh korek keluar petroleum daripada perut bumi. Boleh terbang naik sampai ke awan, lebih daripada paras ketinggian awan sendiri pun. Lalu awan, masya-Allah tabarakallah taala. Diberi nikmat, walakin tetapi mereka itu lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disoal di Allah Taala, patutnya bila dapat nikmat kita puji alhamdulillah atas nikmat air ya Allah. Kena sebut. Kenapa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tiap nikmat itu hendaklah kamu sebutkan. Maka sebut, insya-Allah. Maka ketika ini bumi pun dengar perintah Allah Ta'ala. Mengapa kita ni yang jadi pentadbir bumi tak boleh nak taat kepada Allah Ta'ala? InsyaAllah. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, wahuqqat. Bila disebut wahuqqat, dan taatnya bumi itu tadi. Kemudian mereka ni dikumpulkan, dihimpunkan, ambil kitab-kitab amal kebaikan dan keburukan mereka itu di padang mahsyar kelak. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhal insan. Kalau situ kita tengok cara dia, wahai manusia. Ya tu maknanya wahai, ayyu pun wahai lagi, insya-Allah. Allah Ta'ala menyebut wahai al-insan. Apa maksud insan? Kita pun, oh ini insan kamil, masya-Allah, insan misali, masya-Allah tabarakallah ta'ala. Insan ini daripada kata Arab yang diambil daripada nasian, insya-Allah. Iaitu penasian sentiasa terlupa, masya-Allah. Hei orang-orang yang sentiasa lupa kepada Allah Ta'ala. Itu sebab dia tegur. Mula tu dia cerita, tengok, langit taat kepada aku, bumi taat kepada aku. Hei orang-orang yang lupa kepada aku, kata Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tak guna ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kad'an? Allah Ta'ala tak sebut nas, tapi ya ayyuhal insan. Hei orang-orang yang sentiasa lupa kepada Allah Ta'ala. Memang betul, al-insanu makan khata' wan nasyan. Manusia tu tempat letaknya ataupun terletaknya manusia itu dengan sifat kelemahan, atau kita katakan al-insan makan khata' wan nasyan, kesilapan dan kelupaan, insya-Allah. Jadi dah sedar diri kita ni sentiasa lupa, sentiasa silap, fastaghfiru, banyakkan minta ampun pada Allah. Itu dia yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Allah kata, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Bahawa engkau itu bersungguh-sungguh pada mengerjakan amal engkau hingga sampai mati bertemu Tuhan engkau akan sebagai bersungguh-sungguh. Ini insya-Allah. Orang ramai bercita-cita untuk mendapatkan syurga. Orang kalau cita-cita nak dapatkan rumah, apa dia buat? Dia menabung sampai duitnya cukup 10% untuk pembelian rumah. InsyaAllah tabarakallah. Harga rumah 300.000, sekurang-kurangnya dia dah bayar 30.000. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka ketika itu dia bersungguh-sungguh kumpul duit untuk mencapai kepada hajatnya tadi. Kemudian dia dapat rumah dan dia usahakan dengan seronok hatinya, InsyaAllah. Tapi ada juga orang yang berhajat untuk mendapatkan syurga, tetapi tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Dan paymentnya tak disediakan untuk masuk syurga. InsyaAllah tabarakallah ta'ala.
Ya? Nak jadi kita kepada orang yang sentiasa harap pada Allah tetapi kita tak berusaha, malunya kita ya Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baginda ini orang yang taat kepada Allah Taala. Dikatakan syurga tu memang dah tempat Nabi. Syurga, Nabi dah mengajak kepada syurga, tentu dia ahli syurga. Saya nak mengajak pergi kenduri rumah saya padahal saya bukan tuan kenduri, boleh ya? InsyaAllah. Tak boleh. Dia nak mengajak pergi kenduri siapa? Tuan punya kenduri lah, masya-Allah, ataupun dia wakilkan. Contohlah kita kata Tuan Haji, lawa saya, Ustaz, saya wakilkan ke Ustaz tolong jemput orang datang kenduri saya. Dah dapat green light-nya, baru kita boleh jemput. Insya-Allah tabarakallah taala. Ini tak dapat apa-apa green light, tiba-tiba tuan-tuan, mari sama-sama kita ke rumah Tuan Imam, hari ni ada kenduri tahlil. Orang semua percaya kata saya, pergi rumah Pak Imam. Pak Imam bertengok, apa hal ramai-ramai ni? Sebenarnya mana rumah saya kali ni? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tak, katanya ada kenduri. Siapa pula kata ada kenduri? InsyaAllah. Ini bid'ah ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tak ada saya menyebut kenduri. Maka orang pun marah. InsyaAllah. Saya nak mengajak apa Rasulullah nak ajak kita masuk syurga. Tapi Rasulullah sendiri belum jadi penduduk syurga. Macam mana? Dan tentu Rasulullah itu adalah penduduk syurga dan dia telah dijamin syurga. Tapi apa Nabi tak? Dia kata pada umatnya, hatta bila kamu mendengar perkataan daripada Allah Akbar sampai la ilaha illallah, angkatlah tangan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah. Minta tempat tertinggi untuk Nabi. Padahal memang tentu dia tempat tertinggi, tapi ditolonglah tawaduknya. Nabi ini ialah penghulu kepada hamba yang tawaduk. Insya-Allah. Dialah penghulu kepada hamba yang tawaduk. Masya-Allah. Di kita ini baru saja mendirikan solat tarawih 20 rakaat. Ya Rahman, bangga kita. Saya 20 rakaat dan tadi. Namun 8 je, jangan cakap banyak, insya-Allah tabarakallah taala. Ya, yang ini 8 saja, yang ini 20 dah gaduh insya-Allah. Bukan dilihat pada itu, dilihat pada kualiti solat tadi, bukan kuantiti. Ada orang sembahyang dalam sampai 36. Ya insya-Allah, ini memang ada. Sunnah bagi Nabi SAW, tapi benda ni tak pernah disebut ya. Hari-hari kita sebut Nabi solat 8 rakaat, Nabi solat apa dah. Ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang tarawih, Sayyidina Umar solat tarawih juga sampai 36 rakaat. Ini tak disebut pula, masya-Allah tabarakallah taala. Kalau sebut lagi gaduh banyaknya, masya-Allah tabarakallah taala. Jadi ayat ke ibunda rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur dia manusia ni tadi, innaka kadibun ila rabbika kadhan. Kamu akan jumpa Tuhan kamu dengan amal kamu yang bersungguh-sungguh tadi. Kamu jumpa Tuhan kamu, sama Allah Taala. Kita jumpa bagaimana hal keadaan itu beramal, insya-Allah. Ketika di dunia hudurnya kita, rendah dirinya kita, cepatlah amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hantar amal seperti kain bubuk yang dilempar. Hatta ketika orang sembahyang, para malaikat telah tunggu untuk membawa bekal-bekal itu tadi. Masya-Allah. Bawalah sembahyang orang tadi naik ke langit, ya Allah. Bawa pergi ke langit. Langit pertama lepas, dia ada wuduk tak sembahyang ni? Ada, lepas. Kemudian sampai langit kedua, dia ni sembahyang baca Fatihah tak? Baca, alhamdulillah. Lepas sampai langit ketiga, keempat, kelima, sudah sampai nak langit keenam, ditanya dia malaikat, dia ni sembahyang ada khusyuk tak? Tak ada khusyuk, tak terima. Tak lulus immigration-nya tu. Ya masya-Allah. Immigration bab kehusyukan, tak ada khusyuk. Turun balik kata dia. Ketika itu marah di para malaikat, dah jauh jalan turun balik dengan kau, dilemparnya amal kita itu seperti kain buruk dilempar kepada muka mereka. Insya-Allah tabarakallah. Bagaimana kamu solat dengan tidak ada kualiti, mengharapkan kami menghantarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkannya kepada Rabbul Izzah. Insya-Allah tabarakallah. Sedangkan kamu sendiri tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Insya-Allah. Kita solat ni kenapa? Nak masuk syurga, insya-Allah. Karena masuk syurga dengan rahmat Allah, insya-Allah tabarakallah. Jadi kita kena pegang betul kita ibadat ini kerana kita ni hamba-Nya Allah, insya-Allah. Kita buat pengakuan pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau kami sembah ya Allah dan pada Engkau kami minta tolong ya Allah, insya-Allah. Pada Engkau a'budu, hamba, masya-Allah tabarakallah. Pada Engkau kami perhambakan diri ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan apa? Na'budun. Jadi hamba kepada aku, perhambakan diri pada aku ya Allah. Maka ketika itu bertemu mereka dengan Allah Taala, famulaqih, insya-Allah.
famulaqih, dan dikatakan maka engkau akan bertemu amal engkau itu amal kebajikan engkau ataupun amal kejahatan, dibalas dengan dia, diberi masing-masing surat amal mereka. Insya-Allah. Fulan, ben fulan, mari kemari ambil kitab kamu. Maka datang dia dengan membawa tangannya, ya Allah, aku datang untuk ambil kitab. Ambil kitab ini, insya-Allah diberikan kitab, ambil. Maka dia pun menghulurkan tangan kanannya, lalu diambil, dibukanya akan kitab amalnya. Ya Allah, Antar Rahman, ya Allah, Maha Rahman yang Kau, ya Allah, Maha Pengampun yang Kau, ya Allah. Dengan amal yang diberikan ini, ya Allah, bila masuk saya buat? Ditanya balik kepada Allah, bila saya buat, ya Allah? Kata Nabi SAW, ada orang ketika malamnya dia berniat untuk melakukan kebaikan, maka telah dicatat untuknya satu kebaikan. Dia tak buat lagi, baru niat untuk buat kebaikan, dicatat baginya satu pahala kebaikan sempurna. Dan apabila ia melakukannya, dia datang tadi dah, dan niat dah, oi malam ni saya nak sedekah di masjid, kata Masya Allah. Telah dicatatnya satu pahala untuk dia. Kemudian dia datang, dia memasukkan duit tadi ataupun sumbangan itu tadi ke dalam tabung masjid tadi. Saat itu diberikan pahala baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara ila 700. Ya, daripada 10 sampai 700. Tengok kualiti ketika dia beri tadi. Insya-Allah tabarakallah taala. Dan kita diberikan kitab baik tadi, dia pandang kitab baik, Allah Maha Rahmannya, seronok hati orang ni tadi. Maka dia angkat kitabnya, unzur kitabi, tengok pada kitab aku. Bus kitab, tengok kitab ni, Masya Allah, tabarakallah. Ini kata Mesir. Mesir bus, Masya Allah, tengok, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Maka ketika tengok kitab aku, orang semua tak nak tengok, lantaklah kitab kamu, bukan kitab aku. Masya Allah, tabarakallah. Yang aku nak tengok sekarang ni kitab aku, bukan kitab kamu. Masya Allah. Itulah dinamakan sifat nafsaka wa nafsaka wa nafsi wa nafsi. Diri kamu, diri aku ialah diri aku, insya-Allah. Maka ketika itu dipanggil fulan bin fulan, fulan bin fulanah, mari kemari ambil kitab. Ketika dihulurkan kitab, dia hulur pula tangan kirinya, padahal dia telah berniat dan berazam untuk hulurkan tangan kanan. Sebelum tangan kanan menyahut, tangan kiri dah sentak dulu kitab, insya-Allah tabarakallah taala. Buka kitab tadi, Allah, benda apa yang saya buat ni? Memang betul dia buat, tak ada penafian. Allah tak gandakan pun, Allah tak tambahkan pun amal jahatnya. Dia nampak ketika itu disuruhkan kitabnya, takut kalau ada orang-orang nampak kitab dia. Padahal orang tak peduli dengan kitab dia. Nanti kamulah kitab kamu, bukan kitab aku. Tetapi dia takut orang nampak kitab kejahatan itu tadi. Ada orang yang lebih celaka, dikatakan oleh guru kami, kecelakaan menimpa ke atas siapa? Iaitu ketika dipanggil mengambil kitab, dia datang dengan ambil daripada arah belakangnya. Masya Allah. Ketika itu dia tengok kitab dia, Allah, takut dia, maka katanya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hai Tuhan, lebih baik dulu Engkau jadikan aku tanah. InsyaAllah. Dalam dua riwayat, satu riwayat mengatakan setelah dia melihat kepada binatang bertukar jadi tanah, dia minta ditukarkan jadi tanah supaya tak disiksa. Dan satu riwayat mengatakan semuanya bila tengok kita amal, ya Allah, ini aku buat lebih baik dulu aku jadi tanah, tak azab pada hari ini. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Mengeluh saat itu dah tak jadi masa dah. InsyaAllah. Mengeluhlah, keluarlah air mata darah, keluar sekalipun air hempedu daripada mata kamu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tak jadi apa dah, dunia dah habis dah. Dah kiamat ketika itu dunia. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka saat dan ketika itu hancur binasa manusia itu tadi disebabkan amal-amal buruk yang mereka kerjakan di atas dunia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini nak cerita tentang orang yang ambil dengan tangan kanan. Maka ada pun mereka yang diberi suratan amalnya dengan tangan kanannya, yaitu orang yang mukmin, maka lagi dihisap akan dia akan sebagai hisap yang sedikit. Kemudian masuk ke syurga, yaitu tunjuk amal atas Allah. Masya Allah. Ini orang bila dah dapat daripada kitab tangan kanan, malaikat yang ada di penjaga tadi ambil ringan pada dia. Masya Allah. Tak diperincikan. Ini orang dah tahu dia bukan kitab baik. Masya Allah. Ini orang dia ada 3 baku. Masya Allah. Polis. Masya Allah.
Jadi bila dia lalu pada Rabdok, adakah polis tahan, kemudian tanya daripada mana sekian-sekian. Takkan dia tanya, kerana dia tengok, oh ini orang lagi besar bangga dari saya. Jalan dulu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Lebih kurang dia cakap apa? Assalamualaikum Cik, Tuan. Ke mana Tuan? Ke depan. Jangan tanya banyak sangat, insyaAllah. Baik Tuan. Jalan. InsyaAllah tabarakallah. Kenapa? Dia dikenali dengan pangkatnya yang tinggi. Ini orang saleh telah mendapat pangkat tinggi dengan mendapat kitab daripada tangan kanannya. InsyaAllah tabarakallah. Jadi soalannya ringan. Buat amal di masjid rumah, buat amal dulu di dunia, buat sembahyang 5 waktu, taat pada Allah dan dalam tanah, insyaallah tabarakallah taala. Dia orang dapat mudah kerana dapat kitab daripada tangan kanan. Ada pula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk amal atas Allah taala. Maknanya dapat dia green light. Allah taala kata ringan-ringankanlah dia sebab di dunia dia memang dah buat amal. Dia datang sini pun dengan kebaikan, insyaallah tabarakallah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا dan berpaling balik ia kepada ahlinya di dalam syurga dengan kesukaannya. وَيَنْقَلِبُ ada orang kata وَيَنْقَلِبُ qalib qulub ini hati dah. وَيَنْقَلِبُ ini berbolak-balik hatinya, insyaallah tabarakallah. Tapi di sini bukan cerita tentang hati, tetapi وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ, pandang dia kepada ahlinya, insyaallah tabarakallah. Ila ahli masrura, balik ia kepada ahlinya dalam syurga dengan kesukaannya. Kita ni masya-Allah lari maraton. Berlari masya-Allah tabarakallah sampai akhir. Ya menang. Tiba ada orang tinggal kita pandang, aku dah menang. Seronoknya dia ketika berada di syurga, dia memandang kepada ahlinya, saya dah sampai syurga. Finish destination, insya-Allah. Tamat tempat terakhir, saya dah sampai. Lega hati dia dengan kesukaan dia. Tetapi dia memandang kepada ahli keluarga ataupun ahlinya ini, maksudnya orang-orang yang berada di bumi bersama dia dulu. InsyaAllah tabarakallah. Pandang ke sana, kamu tak sampai lagi, saya dah sampai dah ni. MasyaAllah tabarakallah. Seronok hati apabila dia telah mengecapi syurga itu tadi. Maka Allah Ta'ala kata lagi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. InsyaAllah. Ataupun wara'a dhahrihi. Tengok daripada ayat Quran. Pertama dikatakan fa'ammaman utiya kitabahu biyamin. Ayat kedua wa ammaman, insyaallah. Jadi ayat ini ialah satu kesinambungan cerita, ya. Huruf ataf ni tadi. Pertama fa'ataf, kedua fa'ataf. Insyaallah tabarakallah. Sambung dia. Kenapa tak ada fa'ammaman utiya kitabahu biyamini? Yang kedua fa'ammaman man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kenapa tak guna fa dia tapi guna wa? Wa ini ialah sambungan cerita, insyaallah tabarakallah taala. Maka dikatakan dan ada pun mereka yang diberi surat amal pada sebelah belakangnya. Ini yang orang dikatakan dapat celaka tadi, insyaallah tabarakallah. Bi dhahri, belakang, bukan bi shimali tapi bi dhahri, di pada belakang dia. Dia ambil kitab daripada belakang ni, iaitu daripada kalangan orang kafir, dibelenggu kanannya kepada tengkuknya dan dijadi kirinya pada sebelah belakangnya. Ambilan suratannya, insyaallah. Disangka tangan kanannya itu tadi ialah tangan kanan, kemudian tangan kirinya pergi ke belakang. Minta maaf, dikatakan sesungguhnya apabila pada orang kafir itu tadi menyangka bahawa belakangku itu tadi adalah kanan, belakang tangan kanan katanya. Kemudian dikatakan tangan kanan itu tangan kiri, sedangkan tangan kiri itu disuruh akan dia, insyaallah tabarakallah. Maka dia ambil daripada belakang itu tadi, masyaallah tabarakallah. Padahal kesilapan itu bagaimana boleh jadi macam ni? Karena amal yang dia lakukan di dunia ini, insyaallah tabarakallah taala. Cuba kisah diceritakan oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi hafizallahu wa ra'ah, tentang orang yang mati, insyaallah. Itu sebab kita kena ingat apa yang kita sebut di atas dunia ni, akhirat nanti belum sampai Allah dah tunjukkan dunia lagi. Pernah jadi cerita di negeri masya-Allah tabarakallah taala, negeri Arab sana ceritanya kata guru kita. Ketika ada seorang itu nak mati, dia datang tuan qadi, datang orang-orang besar, masyaikh, pergi kepada telinganya lalu kata, mengucaplah tasyahud, mengucaplah kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjang, pendekkan lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa yang disebut ketika nak mati? Allah
Tak sebut apa yang melainkan disebut 2 di Madinah, 2 di Madinah. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. 2 di Madinah, 2 di Madinah. Nah hati ni masya-Allah tabarakallah ta'ala. Pakai kuat-kuat ketika nak mati. 2 di Madinah. Kalau kita sini senangnya 2 kilo RM5, 2 kilo RM5, 2 kilo RM5, 2 kilo RM5. Ini orang yang buah. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini orang tadi ni yang buah, bukan kita orang di sini. Ya, mari 2 longgok di Madinah, 2 longgok di Madinah. InsyaAllah tabarakallah. Maka ketika dia nak mati pun 2 longgok di Madinah, 2 longgok di Madinah. Ditanya di orang alim tadi, mengapa jadi macam ni? Karena ini orang lebih mementingkan 2 longgok di Madinah daripada dipanggil rumah Allah. Saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia hendak suara ni lebih kuat dari azan. 2 longgok di Madinah, 2 longgok di Madinah. Ini azan berkumandang ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Berapa banyak kita hari ini pergi ke pasar malam, azan berkumandang, orang masih jerit. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Bang, rebutan 3 kilo RM5 bang. Bang, bulan sekilo 18. Sekilo 18 bang. Tempat lain sekilo 25 bang. InsyaAllah tabarakallah. Jerit pakai azan tengah berkumandang. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka saat dan ketika itu orang ni mati sebut dengan keadaan tadi. Kita tengok cerita Allah SWT ada ceritakan tentang cerita di Indonesia. Ketika nak meninggal, orang yang terlalu cinta kepada dunia, suka kepada bergaya. Saat nak mati datang Pak Imam. Pak Imam buta mata. Dibawa dia orang, insyaAllah tabarakallah. Bila dibawa dia orang pergi tepi mayat, insyaAllah. Mengucap insyaAllah tabarakallah. Pak Imam, cantik benar cermin matanya, insyaAllah. Kan orang buta pakai cermin mata hitam. Ya Allah tabarakallah. Cantik cermin matanya, kata dia. Jangan dicerita cermin mata, Pak. Mengucap dulu. Masya-Allah tabarakallah taala. Nah, cantik sangat cermin matanya. Boleh saya pinjam tak? Insya-Allah. Boleh saya pinjam ke tidak? Tak, mengucap dulu, kata Pak Imam. Masya-Allah tabarakallah taala. Ketika itu tak dia tak cermin mata dulu. Maka kata dia Pak Imam, ya ambil. Maka saat dipegang, diberi pakai kepada orang tadi pegang nak masuk ke matanya, mati ketika nak pakai cermin mata. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Bagaimana mati kita di akhirat sebelum kita nak mengajak ke akhirat pula? InsyaAllah tabarakallah. Adakah ketika kita mati, anak-anak masih datang kepada kuburan kita? Ataupun ketika mati, anak-anak tolong menguruskan jenazah kita? Saat mana sebagaimana seorang ibu ketika melahirkan anak, dia mandikan penuh kasih sayang. Begitu sepatutnya seorang anak memandikan emak dan bapanya ketika ibu bapanya mati. Ini tidak diserahkan kepada orang. Tuan Imam, minta maaf, tolong saya mandikan mak ayah saya. Dia di luar tidak masuk urusan dalam pengurusan jenazah. Bersembang-sembang. Oh, macam mana ni harta banyak tinggal, Masya Allah. Tangannya siap lagi dengan rokok dibakar saat kematian. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Termenung kita, adakah mati saya macam tu nanti? Termenung kita sejenak, apakah kita mati dalam keadaan tidak diduga, ataupun mati kita itu dalam terperanjat dibawa oleh anasir-anasir anak kita sendiri. Ya, karena kita terlalu banggakan anak tadi berjaya tetapi lupa kepada bagaimana cara memandikan kita di akhirat dan di kematian kita nanti. Siapa yang nak ajar talqin di telinga kita ketika kita nazak? Orang tak kena datang ramai-ramai. Di hospital kalau datang pun keluarga ziarah. Kalau keluarga semua kaku tengok anak mati ni macam mana gayanya ni? InsyaAllah. Tak tahulah. Baginda. Mati kawan tadi sebelum diajar mengucap. Bagaimana ayah dia orang? Bila nazak itu anak dia duduk sebelah mak. Tasyahud mak, mengucap mak, la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ketika akhir hayatnya, akhir ayat daripada perkataan dia ialah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak ajar kalimat itu la ilaha illallah pun susahnya. Bagaimana nak menguruskannya nanti, nak kapankannya nanti, ya Allah. Memang betul duit itu letak saja Pak Imam ni 1,000 belum uruskan mak saya sampai ke bumi. InsyaAllah boleh saja. Tapi nilai-nilai kasih sayang itu tak ada. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Orang ni bukan mak saya. Mandi siram. Orang saya kalau sini bila wanita. Siram sikit je. Ambil itu daun bidara tu. InsyaAllah. Bawa daun bidara. Tengah nyental-nyental. Rupanya buah bidara sesuatu tu tersental sekali dengan pusat kawan. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Lupa kita. Ya. Siram kapur baru semua. Terus ke muka maknya. InsyaAllah. Muka orang tadi. Kalau anak tadi disiram kapur baru, letak tangannya elok-elok. Jangan kena muka mak saya sangat. InsyaAllah. Sekadar syarat. Ya Rahman. Ya? Ada lagi kalau orang itu pula penyakit
Minta maaf, saya di ketika mana dulu pernah berkhidmat sekejap di hospital tu Kau Rahimah, tengok cara orang melakukan jenazah, insya-Allah. Kalau orang itu jenazah HIV, lagi lah pilih bomba tu, tembak saja, insya-Allah tabarakallah taala. Dicuci dengan 2 baldi klorak, insya-Allah tabarakallah. Siram dulu klorak untuk apa? Bunuh HIV? Dah, untuk lemahkan saja. Bunuh tak ada cara. Lemahkan saja. Ambil tu. Okey. Tembak mayat tadi, insya-Allah tabarakallah. Dikafankan plastik dulu, insya-Allah tabarakallah. Baru kain, insya-Allah tabarakallah taala. Mati kita bagaimana? Kita tak tahu. Ini satu kejutan yang menjadi rahsia kepada tiap-tiap orang. Ada orang dia ni banyak melakukan maksiat, terdetik dalam hatinya hidayah dan taufik Allah Taala sampai, lalu dia boleh beribadat, lalu mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Sudah ada orang yang sangka-sangka dirinya telah ibadat dengan soleh, mati di tempat maksiat. Masya-Allah tabarakallah taala. Ibadat tak boleh sangka-sangka ni, masya-Allah. Datang tunaikan tanggungjawab itu sendiri. Masya-Allah tabarakallah. Jadi itu dikatakan orang yang datang daripada zahir, ambil kitab daripada belakang ni tadi mendapat kecelakaan. Kenapa mendapat kecelakaan? Kerana kata pengarang kitab rahimahullah taala dalam syarahnya, ayat fasawfa yad'u thubura, maka lagi akan menyeru ia dengan kata-kata ya sabur, ya sabur, hai kebinasaan, hai kebinasaan, insya-Allah. Mengeluh dia, Allahu akbar, zabura, zabura, binasalah aku, sebab mengambil daripada belakang, insya-Allah. Maka kata apa? Wa yasla sa'ira, dan masuk ia akan neraka yang namanya neraka sa'ir, api yang sangat hangat. Kata guru kami Al-Imam Ja'far bin Ulum, maka atuk saya masya-Allah tabarakallah, ketika menceritakan tentang neraka sa'ir, ketika dibuka akan api neraka sa'ir itu tadi, neraka Jahannam juga lari, insya-Allah tabarakallah. Kerana panasnya neraka tadi, neraka pukul, panas kamu ni, aku lari dulu, insya-Allah. Maka saat itu orang tadi dimasukkan dalam neraka yang panas, maka mendelendak ataupun menggelonggrak, apa kata kita nak pasang tadi, bergejolak api-api itu tadi, membahak orang-orang ini tadi, menyambar kepada tubuh badannya itu tadi, dimamah akan orang itu tadi. Maka apa yang kepada dia? Wa innahu kana fi ahlihi masrura, kerana bahawasanya adalah ia pada ahlinya kesukaan sahaja, tiada beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan taatnya inilah balasannya. Innahu, dan sesungguhnya dia itu kana fi ahlihi, dia suka kepada ahlinya, masrura, tetapi dia sendiri tak buat, insya-Allah tabarakallah. Ada orang dia pergi masjid, dia keluar di masjid, tengok ada budak kafir pakai skubal tinggi macam skubal mengalir buat roti, masya-Allah tabarakallah taala. Duduk orang goyang macam tu. Walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasha'. Duk tunjuk kalau bagus ni budak ni. Dia suka hati dengan orang hafal Quran, tapi dia sendiri tak nak hafal Quran, insya-Allah tabarakallah taala. Ketika dia tengok budak duduk dengan Quran, meleleh air mata, ya Allah bagusnya dia baca Quran, meleleh air mata, kemudian dia pandang saja, suka saja, tapi dia tak buat, insya-Allah tabarakallah taala. Bagusnya, bagus, tetapi tidak diambil dalam contoh untuk diri dia sendiri, masya-Allah tabarakallah taala. Baik. Satu lagi untuk habiskan cerita ini. Innahu wanna an la ya'ur, bahwasanya ia sangka bahawa tiada balik kepada Tuhannya dengan hidup hari kiamat, kerana tiada percaya kafir-kafir kepada hari kiamat. Innahu zanna, zan ini makna sangka-sangka, insya-Allah. Dia sangka yang dirinya takkan balik, mati, hancur, lebur dalam tanah, tak jadi apa dah. Kenikmatan itu di atas dunia, tak ada dah hari kebangkitan. Dia sangka macam tu. Ini orang yang dikatakan ambil kitab dari tangan belakang tadi, daripada belakang itu tadi dia ambil kitab. Maka disangka dengan dia tidak hidup lagi pada hari kiamat, kerana tidak percaya kafir-kafir ini tadi kepada hari kiamat. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan pula bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang ketaatan sekalian makhluk yang lain. Inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Insyaallah ini nanti dia akan ceritakan tentang ada orang-orang yang mana diceritakan nikmat malam,
nikmat siang, apa dalam syurga, masya-Allah tabarakallah taala. Sampai ini Allah Taala cerita syurga dulu. Nanti kita akan cerita tentang neraka pula. Ini baru cerita orangnya, pembagian orang. Seorang dah lepas masuk syurga dan seorang pun dah masuk neraka. Tapi apa jadi pada kedua orang ini selepas perkataan bala, pada perkataan bala, masya-Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Lepas kalau itu baru kita tahu apa jadi pada dua orang ni tadi, yang ambil dengan tangan kanan dengan yang ambil daripada arah belakang. Kita tahu insya-Allah tabarakallah taala kita akan sambung. Itu insya-Allah habiskan surah Al-Insyiqaq ini, cerita tentang peristiwa neraka dan juga peristiwa syurga, ya. Nanti kita akan kisahkan satu syarah yang panjang dalam surah Al-Buruj, masya-Allah. Surah Al-Buruj ni syarahnya panjang sikit, ya. Karena dia nak cerita tentang zaman orang hidup sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat dalam surah Buruj ini. Insya-Allah tabarakallah taala. Lama saya ingatkan Buruj ini mungkin ambil masa juga kita akan ceritakan tentangnya. Insya-Allah tabarakallah taala. Jadi ayahanda ibunda rahmatullahi Allah taala, sebelum kita tangguhkan pengajian kita pada malam ini, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Sambung sampai Ramadan. Khair, insya-Allah. Lepas Ramadan kita sambung ayat dia berdoa taala, ya. Ini pesan untuk Ramadan. Kata guru kita, ingat bila seseorang itu nak tahu apakah kesudahan dia dalam Ramadan, tengok pada diri dia sendiri, kena pada diri sendiri. Apa dia? Bila dikatakan Ramadan dah dekat dah, apa yang dia ingat? Apa yang dia ingat? Ramadan dah dekat, kuih pelita dah ada ni. InsyaAllah tabarakallah. Kalau kuih pelita yang diingat, pelita Ramadan, bazar yang diingat, nescaya sepanjang Ramadan itu yang diingat hanyalah makan. Dia puasa, nanti buka apa kita hari ni? Yang itu je dia akan ingat. InsyaAllah. Apa kita nak makan hari ni? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tapi kalau diceritakan tentang Ramadan, apa yang kami ingat tentang Ramadan? Tarawih. InsyaAllah orang itu senantiasa melakukan tarawih, tak tinggal dia dalam bulan Ramadan. Karena awal ingatnya Ramadan tadi tarawih. Ada orang pula ingat Ramadan, maknanya Allah puasa banyaknya, insyaAllah. Jadi ini orang bila dia berpuasa, dia akan kira-kira satu sehari, Allah 2 hari, bila nak 30 hari, baru 5 hari. Kenapa? Awalnya dia ingat pada bilangan hari. Tapi ada orang yang lagi advance, masya-Allah tabarakallah taala. Bila disebutkan tentang Ramadan, dia ingat nak raya dah. Insya-Allah tabarakallah taala. Dia ingat raya, ya Rahman ya Rahim. Ini orang, maka dia tergolong dalam orang kira-kira. Bila nak raya? Lagi 5 hari nak raya. Lagi 20 hari nak raya. Lagi 27 hari nak raya. Dia akan ingat-ingat yang macam itu, insya-Allah. Jadi tajdid balik hati kita, perbaikkan balik jiwa kita. Bila disebut Ramadan, apa yang kita ingat? Yaitu amal ibadah. Itu sebab, minta maaf, bungkaikan sikit. Kenapa orang berdoa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kenapa dia tak cakap, Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Kenapa tak minta barakah dalam bulan Ramadan? InsyaAllah, tabarakallah. Tapi diminta supaya sampai saja Ramadan. Sebab apa? Sebab macam tu. Sebab Ramadan itu sendiri dah barakah. Siapa yang dapat masuk Ramadan, barakah. Itu sebab ketika Nabi SAW naik mimbar, saat tangga yang pertama Nabi berkata, Amin. InsyaAllah. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. InsyaAllah. Sahabat tengok apa yang Nabi buat hingga habis daripada khutbah ditanya, Ya Rasulullah, kami telah melihat ketika engkau naik tangga lalu engkau mengatakan amin. Kenapa ya Rasulullah? Maka salah satu Nabi kata, ketika aku naik yang pertama itu, berkata Jibril, celakalah kepada orang yang datang kepadanya Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan. InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Ini Ramadan sampai tapi dosanya tak diampunkan. Masya Allah. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Allah, Nabi SAW kata, barang siapa yang sampai padanya Ramadan, dia berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ini orang masuk saja bulan Syawal, dosanya belum terampun lagi. Ya Allah ya Rahman Rahim. Hebatnya Allah Ta'ala, dia tak ada counter terus. Bila nisfu Sya'ban kita diangkat
Kemudian kita itu tadi buat amal, Allah Ta'ala cucikan balik di dalam bulan Ramadan. Bila mula buat amal betul-betulnya? Syawal. InsyaAllah, barakallah ta'ala. Kata bulan Syawal itu tadi Allah Ta'ala akan hapuskan Aidul Fitri. Kembali fitrah orang tadi. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj berada di dalam bulan Rajab. InsyaAllah. Ketika itu Nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha, dibelahnya dada Nabi, dicucinya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucian yang bersih. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang pelaku dosa sehingga nak dicucikan hatinya? Insyaallah tabarakallah taala. Ketika Nabi naik ke atas, kemudian Nabi diperlihatkan pula tentang orang-orang yang busuk hatinya. Insyaallah mengumpat, mengata, mengeji, dengki dan sebagainya hati. Insyaallah. Sebab hati, itu sebab Nabi dia katakan cuci hati dulu. Kemudian bila nisfu Sya'ban sampai, kan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang ada pada umat di malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bilangan bulunya kambing Bani Kilab. InsyaAllah, Bani Kilab, pembela kambing, bukan calang-calang kambing. Kalau 1,000 sampai ke 8,000 itu bukan Bani Kilab. InsyaAllah, tabarakallah. Itu Bani Silab tu. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Ya, masya-Allah. Bani biasa-biasa saja. Kalau Bani Kilab, kambing itu tadi banyaknya selembah. InsyaAllah, tak kira lah. Tapi Nabi kata apa? Sesungguhnya pada malam itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa hambanya sebanyak bulu-bulu kambing Bani Kilab. Bukan kambing Bani Kilab, tapi bulu kambing. InsyaAllah. Kambing tadi dah lah tak terkira. InsyaAllah, tabarakallah. Bulunya pula Allah Ta'ala kata banyaknya bulu kambing Bani Kilab. Sebanyak itu Allah mengampunkan dosa. Kecuali 2 orang. Siapa? 2 puak yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Siapa? Pertama, itulah dia orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Mensyirik Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang busuk hatinya. Ada marah pada orang. Hatinya itu kemudian ada rasa dendam, benci, tak suka, melumat dan sebagainya. Ini orang tak diampunkan dosanya pada malam itu. InsyaAllah. Ini nak langkah Ramadan ni. Rejab tadi dicucikan hati. Ramadan Sya'ban tadi pula tak diterima ampun orang yang hatinya bersih kotor. InsyaAllah. Ada dendam pada orang. Kemudian baru dia masuk dalam bulan Ramadan dengan hati yang tenang. Bermaaf-maafan. InsyaAllah. Tabarakallah. Dalam Ramadan musuh lagi. Pandang-pandang. Dok marah, gaduh semuanya. Sampai akhir Ramadan nanti dah 1 Syawal. Saya minta maaf lah. MasyaAllah. Tabarakallah. Walau minta maaf itu sebelum masuknya Ramadan. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Salah Ustaz, minta maaf 1 Syawal. Tak salah. Yang paling betul tiap-tiap hari minta maaf. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Hari-hari kita memaafkan orang. Tak jadi salah. 1 Syawal ke, 1 Ramadan ke, 1 Zulkaidah, Zulhijjah ke, 1 Mac ke, April ke, 1 Mei kita cuti. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Itu dia. Bukan kita lah. Kalian dah cuti. Saya tak cuti. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Ada saja. Lagi 1 Mei lagi banyak pula kuliah ni. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi ayat ini menurut Allah Ta'ala, Ramadan ahlan wa sahlan bikum marhaban. Selamat datang wahai Ramadan. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Marhaban ya syahrul barakah. Marhaban. Oh tu orang di negara Arab kalau nak Ramadan dia marhaban syahrul barakah. Selamat datang wahai bulan barakah. Selamat datang bulan barakah. Ahlan wa sahlan marhaban ya syahrul Ramadhan. Dia akan begitu, masya-Allah. Fana ya. Lain rasanya. Kalau di sini satu puasa, dah puasa ke insya-Allah tabarakallah. Itu pun kadang ada lupa singgah lagi kat kedai. Ya, beli bungkus nasi hitam ya. Insya-Allah tabarakallah taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka yang diibu rahmatullah Allah Ta'ala, mujahadah sikit insya-Allah Ramadan ini. Buktikan. Nabi SAW kata sebagaimana hadis qudsi daripada Allah SWT, sesungguhnya tiap amal itu adalah milikmu dan akulah Tuhan yang mengambil pahalanya puasa. Puasa saja Allah Ta'ala untuk Allah, yang lain untuk kamu. InsyaAllah. Itulah rahmat. Tapi puasa itu untuk aku. Bagaimana kita nak serahkan puasa kepada Allah Ta'ala sedangkan dalam keadaan yang buruk? Ya Masya Allah. Puasa nak mampu dah. Orang nampak macam warak, rajin betul pergi masjid, sembahyang subuh, pergi sembahyang duha, subuh dia tak pergi. InsyaAllah tabarakallah. Sebab walaupun sahur, insyaAllah. Sembahyang duha dia pergi, zuhur dia pergi, lepas zuhur pun ada lagi, lepas tu sembahyang asar, insyaAllah tabarakallah. Rajinnya datang masjid, tapi tak sembahyang. Apa dia buat? Banyaknya berwuduk. InsyaAllah tabarakallah. Rupa dia yang kumur-kumur telan air. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Masalah.
Orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Ya Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala. Jadi puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada soalannya Masya Allah. Tak ada soalan. Fair Insya Allah, Tabarakallah Ta'ala. Ayat ini bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dan sampaikan kita dalam Ramadan. Awal syait sebelum saya menangguhkan pengajian, saya mohon 1000 kemaafan. Saya menyusun 10 jari saya, mohon maaf sempurna nak masuk dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan tidaklah ada di dalam hati kita syahwa sangka ataupun dengki ataupun marah ataupun dendam sesama kita. Dan ayat ini benar Allah Ta'ala, saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Selama mana saya mengajar di tahun ini di sini, ada menyinggung perasaan ayahanda, ibunda, adinda dan kanda, dan ada kata-kata saya tidak enak didengar pada telinga. Dan khusus lagi minta maaf ayahanda Allah Ta'ala, saya ni jenis bangsa bercakap laju. InsyaAllah Tabarakallah. Cakap ni dia dah ada beradik M16 dah. InsyaAllah Tabarakallah. Dia bukan main senapang patah lagi. InsyaAllah Tabarakallah Ta'ala. Jadi otak tu kena ligat. Kalau dengar kuliah saya dia cakap macam apa tu. Kadang sendiri tengok balik video pun tak faham. InsyaAllah Tabarakallah. Benda yang dia cakap. InsyaAllah Tabarakallah Ta'ala. Tak faham. Jadi minta maaf lah kalau ada yang tak faham daripada kata-kata saya. Bukan saya tak cuba perlahan. Cuba. Tapi saya rasa macam dah perlahan. Orang lain kata lagi laju hari ni Ustaz daripada biasa. InsyaAllah saya rasa macam lagi perlahan. Ya Rahman Ya Rahim. Jadi ayat Allah Ta'ala, mohon 1000 kemaafan. Andai kata ada kata-kata saya menyinggung perasaan, apa yang disampaikan tak bertepatan dengan murad kitab, kepada Allah Jalla wa'ala saya minta ampun. Dan kepada ayah di Ibnu Allah Ta'ala saya minta maaf. Kepada barisan imam, ahli tentang puasa, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang-orang tua sesepuh daripada kita, saya mohon tegurlah diri saya ini dengan teguran bisawab jika saya ada melakukan kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita tangguhkan pengajian ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقدرنا بها من جميع المحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم لا تدع لنا مقاما ذنبا إلا غفرته اللهم ربنا أنفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لكل أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته